Terima kasih kerana memilih BIS Malaysia untuk paparan berita ekonomi semasa dan perkembangan komuniti perniagaan. Kami mulakan dengan analisis ekonomi mingguan dan sudah bersedia di talian ketika ini ialah Dr. Kamarudin Mohamed Noor, Ketua Ekonomi MIDF Research. Hello Dr. Kamarudin, mungkin Dr. boleh mulakan dengan prestasi mata wang ringgit sepanjang minggu ini. Nilai mata wang negara iaitu ringgit terus menunjukkan prestasi yang baik pada awal minggu ini, dibuka pada kadar tukaran 4.258 ringgit berbanding dolar Amerika. Jauh lebih tinggi berbanding dengan kadar yang dicatatkan pada minggu lepas. Bagaimanapun, terdapat beberapa tekanan ke atas ringgit. Ekoran tindakan Bank Pusat Amerika ataupun Federal Reserve yang menaikkan kadar faedah sebanyak 25 basis point. Di samping itu juga penurunan harga minyak mentah ke paras US dollar 46 setung menambahkan lagi tekanan ke atas ringgit. Mengenai prestasi, serba sedikit mengenai prestasi ringgit dan saya pasti sambutan Aidilfitri hujung minggu depan turut memberi limpahan positif kepada prestasi dagangan. Prestasi perdagangan pengedaran pada bulan April menunjukkan prestasi yang cemerlang dengan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun iaitu sebanyak 9.6%. Perdagangan pengedaran ini disokong oleh pertumbuhan perdagangan runcit dan borong yang bertambah sebanyak 12.9% dan 5.6% pada bulan April. Manakala perdagangan kenderaan bermotor pula berkembang sebanyak 4% jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lepas. Di samping itu juga, pertumbuhan dalam sektor perdagangan ini didorong oleh peningkatan perbelanjaan pengguna dalam penyediaan untuk menyambut Ramadan dan Aidilfitri. Dan bagaimana pula dengan reaksi pasaran terhadap perkembangan politik di United Kingdom? Bagi perkembangan ekonomi global, antaranya keputusan pelihara yang mengejut. United Kingdom menyaksikan Perdana Menteri Theresa May berada pada kedudukan yang sukar akibat pengurangan kerusi dalam Parlimen UK. Peningkatan mendadak Parti Buruh yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn dilihat memberi cabaran yang hebat kepada Theresa May. Jadi keputusan ini kita lihat akan memberikan tekanan yang hebat dalam proses rundingan Brexit. Di samping itu juga, Bank Pusat Amerika telah menaikkan kadar faedah sebanyak 25 basis point kepada julat di antara 1% kepada 1.25%. Hal ini berikutan perkembangan positif yang dilihat dalam ekonomi semasa di Amerika itu sendiri. Keputusan menaikkan kadar faedah ini sudah dijangkakan oleh pasaran. Dan seterusnya, bagaimana pula dengan trend harga minyak mentah dunia dan sektor komoditi? Bagi sektor komoditi pula, lambakan pengeluaran minyak mentah di Amerika serta konflik di Asia Barat dilihat memberikan kesan kepada hala tuju harga minyak dunia. Harga minyak dunia menyusut ke paras $46 setung pada minggu ini berbanding dengan minggu lepas, iaitu dicatatkan pada kadar 48.2 US dollar setung. Berikutan penurunan harga minyak global, kita lihat harga runcit bagi RON 95 dan 97 masing-masing turun 7 sen, manakala diesel turun sebanyak 6 sen seliter. Sementara itu, untuk pasaran minyak sawit, harga terus menurun ke paras bawah RM2,600 setan pada minggu ini disebabkan oleh kadar pengeluaran minyak yang sawit yang dijangka akan terus meningkat pada bulan-bulan yang akan datang. Walaupun data terkini industri ini menunjukkan jumlah ekspor yang memperangsangkan, iaitu naik sebanyak 17% kepada 1.5 juta tan metrik pada bulan Mei dibandingkan dengan bulan berikutnya. Dan akhir sekali, Dr. Kamarudin, bagaimana prestasi pasaran bursa tempatan minggu ini berbanding dengan minggu yang lalu? Sementara itu, kemasukan dana asing ke pasaran saham dijangka akan terus positif pada minggu ini. Untuk minggu ke-19 berturut-turut dengan jumlah aliran masuk pada tahun 2017 kini sudah melebihi 10 bilion ringgit setakat ini. Baik, terima kasih Dr. Kamarudin Mohamed Noor kerana bersama kami dalam analisis ekonomi mingguan minggu ini. Seterusnya, kita saksikan paparan komuniti usahawan yang disediakan oleh rakan tugas di Negeri Sembilan. Kafe kini menjadi trend pada masa kini yang berjaya melahirkan ramai usahawan baru muncul. Malah, jika perniagaan ini dilakukan dengan konsisten, ia pasti mampu menjana pulangan yang sangat lumayan.
Kafe menjadi tarikan pengunjung kerana suasananya yang santai di samping menu yang ringkas dan cepat disediakan, menjadikan pengunjung lebih suka menjadikan tempat ini untuk berjumpa sambil bersantai bersama rakan-rakan dan keluarga. Tambahan pula, konsep dan hiasan dalaman yang cantik menjadi halwa mata pengunjung yang datang sambil menikmati pelbagai hidangan yang ditawarkan. Di Negeri Sembilan, 2 orang usahawan wanita ini berjaya membuka sebuah kafe berkonsepkan flora. Dijayakan oleh 2 sahabat karib, Rohana Abdul Hamid, 35 tahun dan Siti Azalina Osman, 38 tahun, kafe ini menjadi tarikan khususnya bagi mereka yang gemarkan bunga dan pemanis mulut. Dek minat yang mendalam terhadap bidang perniagaan, kedua-dua usahawan wanita ini membuat keputusan untuk berhenti bekerja dan bekerjasama membuka sebuah kafe yang diberi nama Bunga dan Gula. Nama unik ini menjadi pilihan kerana mudah diingati dan agak berbeza dengan kebanyakan kafe yang menggunakan nama Inggeris. Bunga mawar dan bunga daisy antara bunga kegemaran kedua-duanya di samping sering mendapat permintaan daripada pelanggan untuk dijadikan gubahan dan hadiah. Nama unik ini menjadi pilihan kerana mudah diingati dan agak berbeza dengan kebanyakan kafe yang menggunakan nama Inggeris. Konsep flora dipilih sebagai hiasan dalaman kafe kerana minat mereka terhadap bunga-bungaan selain gemarkan dekorasi sweet and simple. Lahir dalam sebuah keluarga yang menjalankan perniagaan makanan, Siti Azalina Osman atau lebih mesra dipanggil Azza, menggunakan resepi tersendiri untuk memuaskan hati pelanggan. Ibunya merupakan sumber inspirasi beliau dalam menghasilkan makanan yang enak di samping berkualiti. Macam saya bermula baking dari rumah dan ramai permintaan, banyak permintaan yang nak kek 1 slice, 2 slice yang kecil-kecil instead of whole cake kan. So that's why saya rasa bila dah ada permintaan tu kita buka lah kafe macam ni so orang boleh walk in. Beroperasi sejak 8 Ogos tahun lalu, kini kafe ini mempunyai 4 orang pekerja tetap dan 2 pekerja sambilan. Antara menu yang menarik di sini ialah seafood aglio olio, spaghetti carbonara, buttermilk chicken rice dan pelbagai jenis kek. Bagi Rohana Abdul Hamid atau Ana, ibu kepada 3 cahaya mata ini berhasrat untuk menjadi usahawan yang berjaya selain menjadikan suaminya yang merupakan seorang ahli perniagaan sebagai idola. Menurut Ana, ia adalah kejayaan dan kenangan manis baginya apabila beliau diberi kepercayaan membuat gubahan bunga untuk Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir dan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Hassan. Pada mulanya, lebih kurang setahun yang lalu, saya, even sebelum ni actually saya dah start buat bisnes gift, hampers dan bunga daripada rumah. Lepas tu sejak setahun yang lepas saya decide untuk concentrate dengan bisnes ni dan berhenti kerja. Selepas setahun Azza pula rasa yang dia nak start bisnes juga sebab dia pun dah buat bisnes dari rumah sebelum tu. Jadi kami berbincang dan buat keputusan untuk membuka kafe Bunga dan Gula. Seperti para peniaga yang lain, Ana dan Azza turut mengharungi cabaran dalam memastikan kedudukan syarikat kekal stabil. Dan bila kita berniaga sendiri ni, you have to work hard untuk achieve something. Sebab kita punya expectation bila saya nak berniaga sendiri dulu, saya ingatkan saya akan dapat spend more time dengan anak-anak semua kan, but it's not like that. Sebenarnya we have to work double the hard. Ditanya saranan kepada anak-anak muda yang ingin mula berniaga, Azza menasihatkan mereka agar tidak menjadikan amalan berhutang untuk memulakan perniagaan. Selain itu, beliau berpendapat tidak salah untuk mereka memulakan sesuatu secara kecil-kecilan sebelum ke peringkat yang lebih tinggi seperti membuka kedai sendiri. Bagi Azza, pelanggan yang kembali semula ke kafenya merupakan penanda aras kepada kejayaan beliau yang membuktikan resepi yang diusahakan sendiri berjaya memikat hati mereka. Mereka juga mempunyai strategi tersendiri bagi menarik lebih ramai pelanggan, antaranya menyertai jerayawara di pasar raya selain mengadakan kelas masakan serta gubahan bunga.
Rata-rata pelanggan yang ditemui pula amat berpuas hati dengan servis dan menu yang disediakan. Nak recommend pun rasa worth it sebab food dekat sini memang best dan harga pun berpatutan. Jadi saya nak recommendkan macam coklat frap sedap. Dia jenis minuman coklat yang berperisa coklat lah parti dia, dan favourite saya adalah seafood aglio olio. So memang berasa lah, dan all the cakes memang tasty lah. Macam rasa terkejut juga. So thank you dekat Bunga and Gula lah, sebab mungkin ialah kami memang biasa kat sini. So dengan tu juga diorang organise event macam ni tanpa beritahu kita semua. So thank you so much lah tu Bunga and Gula. So boleh siapa yang nakkan kelainan dekat Seremban ni, boleh datang dekat sini lah. Memang sangat sedap and environment yang sangat cantik. Sememangnya, Kafe Bunga dan Gula menjadi pilihan pelanggan bagi meraihkan hari istimewa bersama yang tersayang. Laporan Farhana Nabila Zakaria untuk RTM. Baik, itu antara paparan mengenai penglibatan wanita dalam komuniti perniagaan. Dan seterusnya kita saksikan pula cerita usahawan gunting rambut di Perak. Masyarakat kini bukan sahaja mementingkan penampilan yang kemas, tetapi ingin tampil bergaya dengan fashion rambut terkini. Untuk itu, tidak hairanlah sekiranya hari ini kedai gunting rambut tumbuh bagai cendawan selepas hujan, hanya semata-mata ingin memenuhi permintaan daripada kaum Adam dan Hawa. Bagi seorang usahawan muda, Syed Azizan Syed Ahmad, beliau mula bergiat aktif dalam kerjaya gunting rambut sejak 2 tahun lalu. Bermula dengan menimba ilmu di beberapa buah kedai salon di Kuala Lumpur, beliau yang berusia 24 tahun kini membuka salonnya sendiri, dikenali House of Hair di Taman Cempaka, Ipoh. Bagi saya, Ipoh ni satu benda yang kecil, tapi dia penuh dengan persepsi. Dia punya anak-anak muda dia lebih cenderung dalam memilih fashion berbanding dengan benda besar yang lain yang saya pernah pergi. Okay? Sebab itu bagi saya sesuai lah cakap bila Ipoh ni dipanggil bandar hipster, bandar yang gaya, kan? Dan banyak juga selebriti-selebriti tempatan kita pun semuanya kebanyakan daripada Ipoh, kan? Okay, jadi bagi saya lebih senanglah industri fashion dan juga desain-desain baru ni lebih senang diterima. Pembukaan kedai salonnya itu mendapat sambutan yang menggalakkan, terutamanya daripada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi awam berdekatan kawasan itu untuk mendapatkan perkhidmatan gunting rambut mengikut fashion terkini. Malah, ia juga menawarkan harga yang sangat berkemampuan kepada para pelajar. Dengan pembukaan kedai salon di lokasi yang strategik dan mampu memberikan kepuasan kepada para pelanggan, Azizan kini berjaya menjana pendapatan hampir RM6,000 sebulan. So saya banyak menerapkan servis. Okay? So bukan sekadar kita belajar gunting rambut dan kita punya servis di kedai hanyalah gunting rambut. Tak, kita hanya ada produk. Kita ada servis-servis lain macam cukur, shaving, kita ada colouring untuk colour rambut, dan kita ada relaxing untuk rambut yang lurus ke, rebonding, ataupun rambut yang lurus dan kita nak kerinting kan, kita ada perming, dan kita ada everything lah. Sekarang saya banyak mendidik golongan barber ni, gunting rambut ni, untuk menambahkan servis di kedai mereka sebab supaya kita tidak takut dengan persaingan. Selain mengusahakan kedai salon miliknya, Azizan juga merupakan tenaga pengajar di sebuah akademi yang menawarkan sijil kemahiran Malaysia kepada para pelajarnya. Sehingga kini, beliau telah berjaya melahirkan lebih 50 tenaga mahir termasuk golongan belia dan pesara yang ingin menceburi bidang gunting rambut. Sebab saya rasa sekarang kan orang dah ramai buka bisnes kan. So saya ambil keputusan untuk belajar gunting rambut lah. Boleh kita mahirkan kan, buat kedai. Perancangan saya, ayah saya nak buka kedai. Saya nak jadi kerja ayah saya. Perancangan saya memang nak tambah lagi lah bisnes ni, nak besarkan lagi bisnes gunting ni. Mana ada kedai lah? Ada di Kemaman. Baru ada satu cawangan sekarang ni, insyaAllah nak tambah lagi lah. Lepas tu kalau rambut ni, kalau bagi perempuan lah, dia muslimah. Muslimah dia mesti kalau macam nak selur untuk tertutup. Kalau perempuan, kalau kita nak belajar rambut, kita pula ada peluang untuk buka kedai untuk muslimah.
Muslimah ni, dia datang, dia akan gunting rambut, dan gunting rambut pun dia akan rawat kulit kepala dia juga. Jadi kalau macam ada lelaki takkan masuk di dalam kedai selu muslimah ni lah. Okey, bagi saya lah, bidang gunting rambut ni masa depan mungkin akan lebih mencabar daripada sekarang. Sebab bagi saya sekarang ni hanyalah permulaan. Okey, bagi saya lah, sebab sekarang banyak yang masih belajar dan banyak yang masih dalam mencari skill dan kemahiran masing-masing. Masih banyak kedai-kedai yang dah mula buka sekarang kan. Dan bagi saya di masa ke depan kita akan melihat lebih banyak golongan profesional dalam bidang ini. Bagi Azizan, melebarkan Empire House of Hair kini menjadi impiannya di samping melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam kalangan golongan belia di negeri ini. Laporan Muhammad Fauzi Rosli dan jurukamera Siti Haja Muhammad Saleh untuk BIS Malaysia. Baik, paparan itu mengakhiri BIS Malaysia edisi Jumaat pada hari ini. Kembali semula bersama kami setiap Jumaat jam 7.30 malam di TV1. Saya Hazel Desmond, salam hormat.